Okay. Maaflah hari ni kita lambat sikit. Sebabnya ada technical problem. Tak boleh nak livekan dekat page tadi. So, but now I am here. Hello. Hi Nia Dania. Hi Bibi Lin. Siapa lagi? Hi Henny. Hi Murin. Hi Aziza Muhammad. Wah. Thank you so much sebab sudi tunggu Mary daripada pukul 9 tadi. So sorry memang lambat sikit. Lama juga untuk selesaikan masalah teknikal ni. Tak pastilah kenapa Zoom tak boleh tiba-tiba tak boleh nak live kat dekat FB page ni kan. So Zoom ni nak kena ni. Okay. So thank you so much pada orang yang di sebelah tabir. Mary tahu siapa di sebelah tabir kita. Macam biasa orang baru kita adalah Fatihah pula dah. Farah dan yang baru masuk ni adalah Fatihah yang membantu kita. So thank you so much yang membantu Mary untuk jayakan Siti Mary Show pada hari ini. Alright. So bagi yang tak tahu lagi, kita juga ada buat live dekat IG Siti Mary. So korang boleh juga tonton dekat IG. Tapi kalau nak jelas tonton je dekat FB page ni. Alright. So how are you guys? Masih lagi ada rambut gugur? Saya kan ada. Bless your hand. Okay, so hari ni tanpa melengahkan masa lagi sebab kita memang dah lambat ni kan. Dah lambat. Dah 20 berapa minit dah. Sebelum tu Mary nak tahu korang punya line korang punya pula. Line Mary okey atau tidak, dengar atau tidak, jelas atau tidak. Yang tu Mary nak tahu. So bagi feedback sikit, Mary tengah baca korang punya komen. Hai Pamela. Ada yang dah panggil Mami Mary. Okey, boleh. Panggil Mami Mary pun boleh. Okey. Hai Angela. Hai Bibi. Lagi siapa tu? Hai Elda Kasturia. Hai Florence. Lo. Jururawat kita. And then ada Sarah, ada Kak Suhaila. Thank you so much sebab join Mary pada hari ini. Okay. So jangan lupa untuk sharekan manfaat ni pada orang lain juga. Sebab hari ni Mary ada bawakan seorang orang kata wanita besi. Okay. Yang dia juga sekarang ni tengah bekerja dan buat bisnes ni sebagai dia punya side income lah. Okay. Tapi yang bestnya adalah macam mana Mary nak cakap, dia punya team tak adalah ramai and then dia punya follower dekat Facebook, dekat IG tak adalah ramai sangat. Tapi sales dia boleh buat puluh ribu. So hari ni Mary nak bawakan tetamu Mary ni sebab kita nak tahu apa rahsia dia Sebab orang kata follower tu penting and then kalau follower you banyak, sales you akan banyak. So kita nak tahu juga adakah follower ni betul-betul mempengaruhi sales ataupun ada strategi juga untuk menggunakan follower yang ada tu untuk convert kepada sales. Dan macam yang tetamu yang Mary nak bawa hari ni pula, follower dia tak ramai, team dia tak ramai tapi boleh buat puluh ribu sebulan. So kita nak kena korek lah rasa dia kan. So kalau korang nak tahu, korang nak korek sama-sama dengan Mary, korang kena share dulu banyak-banyak. Okay. Sekarang ni ada 170 orang, 170 orang dekat Facebook page yang sedang view dan Mary nak banyak lagi, nak sampai 200 sampai 300. Okay. So, sebab kita punya tetamu ni special. Orang Sabah tapi dia stay dekat KL dan yang bestnya, sekejap lagi kita dengar sama-sama dia punya pengalaman hidup dia dulu daripada kecil. Sangat susah, which is Mary dengar pun sangat sedih. So kita dengarkan sama-sama sebentar lagi. And now kita nak bawakan bersama tetamu kita. Dipersilakan Rose Pia dengan nama glamournya Rose M. Cepat kita panggil dia. Dah masuk ke belum ni? Mana ni tetamu kita ni, nak masuk ke tak nak? Okay. Hai Rose. Hai Mary, selamat malam. Selamat malam, kenapa gelap tu? Blackout ke? Tak gelap, ini terlampau bersinar ni. Dekat sini. Ada matahari. Hai Rose. Okay. Hai Mary. Sikit dekat kita punya tetamu pada hari ni.
Nampak tak? Dia macam bling-bling. Mary, you dah jadi pegun. Hello, hello. Ya, dengar. Teruskan je. Slow sikit. Ya, soalan tadi Mary tak dengar sebab tadi dia tiba-tiba wajah Mary pegun. Tak nampak? Perkenalkan diri Rose dekat tetamu Mary pada hari ini. Ya. Hai, selamat malam. First of all, thank you Mary untuk invite saya pada show yang sangat-sangat awesome ini. Saya Rose, berasal dari Sabah tapi settle down dekat Kajang Selangor dan saya merupakan Associate Executive Partner Faith Club by Siti Mary. Selamat malam semua. Selamat malam Rose. Okay. So kalau Rose boleh share sikit siapa Rose sekarang ni tengah kerja apa, and then dah berkahwin ke belum, ada anak berapa, ada suami berapa, sharekan sikit. Okay, sebenarnya saya bekerja tetapi bukan lagi under company lain, but then more to like bekerja dan menolong at the same time dengan business husband saya. Alright. And then of course obviously saya dah sebut husband ni dah berkahwin dan saya belum lagi ada anak lah buat masa ni. Dan itulah saya serba sedikit Mary. Okay. Alright Rose. Macam kita punya tajuk hari ni. Followers tak ramai tapi sales gempak. Okay, so kita nak korek rahsia ni. Macam mana Rose boleh buat sales gempak 10,000 tu tanpa ada follower yang ramai, tanpa ada team yang ramai. So kalau you boleh sharekan kepada kita punya penonton pada hari ini, nak share daripada awal permulaan you business pun boleh, tak ada masalah. So this is your stage, dipersilakan. Alright, thank you Mary. Betul Mary, saya punya followers memang tak ramai, tak ribu-ribu. Okay, tak kisahlah dekat Facebook page ataupun kalau saya buat live pun tak ramai juga. But honestly speaking, satu yang saya sangat-sangat bersyukur sebab saya ada satu team iaitu Crowning Glory Legacy yang sangat-sangat supportive, yang kadang-kadang of course ada up and down tetapi mereka, saya boleh cakap satu team yang saya boleh panggil fighter, because kita sikit saja Mary sebenarnya. Kalau to be specific kan, team Crowning Glory Legacy ni sebanyak 38 executive partner dan dropship dalam untuk setakat hari ini 64 orang sahaja. So total dalam 105, 106 macam tu. Itu sahaja yang ada di tangan, yang every time kita akan engage bersama-sama, dan ini adalah salah satu yang saya boleh cakap sebagai kekuatan saya dan tim sebab kita sentiasa engage, kita sentiasa share from heart to heart yang jadi driven force untuk tim kita. Sikit kan? Tak ramai. Tu. Tak ramai tu. Okay, jadi bagaimana pula you boleh you start daripada, kalau you boleh share, you start daripada dropship ke, agent ke dengan Faithful ni? Sebenarnya saya tak bermula dengan dropship Mary. Saya bermula dengan masalah rambut saya sendiri yang kalau tak silap kiraan saya dalam 16 hingga ke 18 tahun saya mencari-cari produk tu. Wow, apa tu? Lama sangat. Maksudnya saya dah cuba banyak benda sebenarnya, Mary. Wow. Yeah, and then lambat jugalah saya tahu pasal Faithful ni. Yalah, saya dulu bukannya tengok Facebook sangat. So pada tahun 2018 terserempaklah saya dengan satu video salah seorang saya boleh kata fighter Faithful juga. Masa tu dia tengah buat video. Dan saya tengok, hari-hari saya tengok dia lalu dekat wall saya pun apa kata saya cuba macam itulah. Itu pun selepas dalam seminggu macam tu saya tengok dia buat dia punya macam video-video pendek tu kan. Saya bermula sebagai pengguna yang dengan bangganya saya cakap dengan sangat-sangat konsisten sebab masalah rambut bugul kan. So saya guna setahun sebagai pengguna yang konsisten dan end up 2019 saya rasa rambut saya makin bagus. Of course lah sehelai dua tu memang ada gugur Mary, biasalah kan. But then penggunaan yang konsisten itu yang memang memanjangkan jodoh saya dengan Faithful. Saya bermula dengan pengguna sahaja. So ini adalah journey you lah bersama dengan Faithful sebagai seorang pengguna juga Faithful, betul? Ya, pengguna Faithful.
yang sangat addicted dengan Fat Fleur. Sedihnya tengok gambar 2016 tu. Jarang-jarang rambutnya. Betul. Itu yang masa zaman-zaman saya dulu. Masa tu tak ada kamera yang canggih macam sekarang kan. Kalau Mary nampak lagi lah, kesian. Sini botak, sini botak. Itulah rambut saya dulu. Okay. So you start sebagai pengguna and then what's next? Lepas itu pada 2019 saya tergerak hati sebenarnya. Apa kata? Saya cuba sign up sebagai agent dahulu. Masa tu dalam RM200. Macam tu. Masa tu and then dia punya botol yang warna putih tu lagi. Saya ingat lagi. So saya pun sign up dengan fikiran okay, saya cuma mahu cuba sahaja, tengoklah jadilah, tak jadi apa nak buat. Yang penting saya cuba. Syukur sebab saya pegang ayat yang penting saya cuba. Kalau saya tak cuba, saya rasa Mary saya tak akan kenal circle saya sekarang. Saya tak akan kenal Puan Siti Mariam. Saya tak akan kenal jutawan-jutawan Fat Fleur. Ya, yang saya pegang. Saya kena cuba dan tindakan itu. Dan itulah bermula journey saya up and down sepanjang 2019. Tapi tetap diteruskan. So you start 2019 bersama Fat Fleur as a agent lah? Agent sahaja masa tu. Bermulakan RM200. Alright. And pada ketika tu, pada tahun 2019, kita cerita 2019 dulu. Okay, macam mana journey you dekat sebagai agent and sebagai agent Fat Fleur? Dan bagaimana pula dengan income you pada 2019? Income saya kalau in terms of sales saya kan Mary, sebab saya based on saya punya dropship je masa tu. Masa tu tak boleh recruit. So dalam 36-38 orang sahaja. And then kita cuba-cuba dengan niat cuba-cuba sahaja. Income kita dalam sebulan based on termasuklah profit dan sales sekali kan dalam 2 ke 4,000 saja. Yang 4,000 tu kadang-kadang capai, kadang-kadang tak capai. Itulah perjalanan saya 2019 macam tu. Ya 4,000 sebulan Paling tinggi pun 4,000. Hampir-hampir 5,000 jatuh lagi 1,000 macam tu. Okay, so tu berniaga ke isi masa lapang tu 4,000 sebulan tu? Honestly speaking kan Mary, saya boleh bahasakan mengisi masa lapang. Mengisi masa lapang. Honestly, memang itu yang that's the fact Mary. Saya macam yalah kan saya ada gaji sendiri juga waktu tu. And then saya rasa macam tak apalah kita isi masa lapang balik dari kerja lepas relax. Bolehlah buat bisnes. Macam tu. Macam kita nak orang cakap nak testing dahulu. Macam tu. Faham. Okay, so the journey 2019 tu sebagai agent and then you masih lagi mengisi masa lapang, you tak berapa jelas lagi apa yang you nak capai dalam bisnes ni, betul tak? Betul. Sangat tak jelas. Yes. Okay, so untuk 2020 bila you first sign up as a AEP, apa yang bermain dekat dalam fikiran you dan apa yang niat you pada ketika tu you nak join as a AEP. AEP ni leader tau. And then you waktu tu buat 4,000. Macam mana you boleh beranikan diri dengan confidentnya? Yang tu kita nak tahu. Actually kan Mary, ada di sebalik tu, okay, yang buatkan saya macam tergerak hati. Because saya ni dah lah tak ada knowledge tentang bisnes dan saya sekadar mencuba sahaja that time frame 2019. And then saya selalu yang buatkan saya terinspirasi lagi macam cabar diri lagi ialah kita agent sahaja kan, mindset kita agent sahaja, so buatlah apa yang mampu macam tu. Tapi bila saya nampak, saya selalu follow and then tengok live Puan Siti Mariam masa tu, okay, dia kata kalau nak buat betul-betul, dia cakap macam tu, jangan buat separuh jalan. Okay, so bila saya fikir macam tu, saya sudah setahun kot jadi agent ni under Fat Fleur, then why not saya cabar diri untuk buat sesuatu yang macam apa dia Mary? Yakinnya kamu. Itulah. Tak yakin sebenarnya Mary. Sebab tipulah saya kalau saya yakin. Okay. Ni saya nak kongsikan jugalah kenapa nak cerita tu lucu pun ada, malu pun ada sebenarnya Mary. Tapi apa, boleh share. Untuk viewers semua kan Mary, saya rasa
this is the platform yang saya kena share dengan diorang, sebab founder juga selalu pesan dengan saya. So, saya ada syukur dapat join one on one dengan founder baru-baru ni. So dia macam tegur saya lah, stop kat situ. Kata you need to share more. You need to share more your journey. So platform inilah untuk Mary juga, saya nak kongsi juga sebenarnya. Okay. Yang membuatkan saya sangat-sangat mahu mencabar diri adalah saya tidak pernah membuat sesuatu yang mencabar kemampuan saya. Because I know I'm not capable of doing this business, Mary. Satu. Alright. Kedua, saya ini sejenis yang bila saya follow orang tu dan saya terinspirasi dengan orang tu, iaitu founder sendiri Puan Siti Mariam, which is I can see that transformation in her. Dan saya tanya diri saya, Puan Siti Mariam bermula dari zero, tiba-tiba dia jadi macam begini. Kenapa saya tak cuba? But at the other side kan, Mary, saya rasa macam, alah tak perlulah. Itu yang little voice tu. Dekat pikiran saya, tak perlulah. Kan ada biawak hidup di pikiran ini. Dia mengatakan tak apalah. Hujung bulan ada gaji cukup lah. And then saya tanya diri saya semula, tahu Mary, saya ada posisi, saya ada kerja, saya ada jawatan di satu firm, di satu company ini, tapi aku value saya bagi dengan orang. Wow. Saya nampak Puan Siti Mariam share bukan saja dari segi knowledge, tapi dia encourage orang and then dia bersedekah. Ini membuatkan saya duduk sini di office ini masa tulang. Saya ini macam terlalu selesa. Okay. Hidup ni, Puan Siti Mariam cakap hidup ni tak lama. Aku value you bagi dengan orang. Itu lagi yang buat saya rasa macam I need to do something. So first bila Puan Siti Mariam announce yang ada revolution masa tu, Alright. saya tanya tiga orang. Sebab saya jenis yang saya kena ada something yang affirm saya yang ini adalah satu keputusan yang betul. Okay. Yes. So pertama of course saya tanya leader saya masa itu, Quilin. Masa tu setahun saya bersama-sama dengan dia, saya menuntut ilmu dari dia, and then dia ajar saya, kita share information, things like that. So bagi saya, kalau saya naik satu level lagi, orang pikir itu satu level AEP tu macam kita famous, kita ada nama, but then bagi saya bagi tahu diri saya, Rose, if you start and you sign up as AEP, you need to realize that you need to start from zero. Lepas masa tu, Mary, saya boleh je sabar diri and then maintain dekat tim yang saya sedia ada dan sebagai SP kan, betul tak? Tapi boleh. lagi senang kan, stop pun, tak payah risau, tak payah fikir pasal steam, tapi saya fikir sampai bila saya selesa. And then itu satu. Dan bila saya tanya leader saya masuk tu, dia kata, Ros, jangan kasih lepas. Nanti mungkin kalau dia buka ni pun lagi mahal ni. Itu saya ingat. Dia saya tanya lagi dia. Kata, Ying, saya panggil dia Ying. Apa yang buatkan kamu mahu saya pergi juga? Tak apalah saya jadi SP under tim kita ni saja. Dia kata, jangan, rugi, pergi. Dia cakap macam tu. Dalam hati saya, okay, ada satu green light. Okay, fine. And then, saya tanyalah Puan Siti Mariam pada masa tu. Saya beranikan diri, tengah-tengah malam saya message, oh no. Saya harap Puan Siti Mariam tidak mendengar pada waktu ini. Saya harap dia pun tak dengar. Aduh, panas pula tiba-tiba bilik ni ya. Okay. Okay. Saya dengan rasa macam type and then delete, type and then delete. Dalam hati saya, dia ni founder. Jadi kenapa saya kena message dia? Nanti dia tengok, sudahlah saya ni tak pernah message, nanti dia block pula, tiba-tiba tanya kau siapa kan? Itu yang biawak, suara biawak dalam fikiran. Faham? So selepas beberapa kali saya delete, delete, saya send masa tu kan, Mary, saya tutup mata dan saya send dekat messenger. Dah type, tutup mata. Saya type, okay, hantarlah, macam tu. And then saya tak sangka, founder reply. Masa tu, Mary, jantung saya macam, biar betul founder reply ni. Dia kata, ini lagi satu yang membakar saya sebenarnya, yang membuat saya
second point yang saya affirm, okay, I'm doing the right thing. So apa dia reply saya yang buat saya macam sentak dekat sini, terbakar dekat jiwa ini, boy. Adalah dia kata, saya bagi tahu dia, saya tidak ada tim. Tim saya semua back off. Sebab mereka tahu itu adalah bila kita naik satu level lagi, honestly speaking, use like I said, kita mula daripada zero. You kena buat semula, and then mereka macam back off, and then saya pun keluarkan semua tim, sebab semua itu revolution kan, so keluarkan semua tim, sebab mereka kata ikut leader lah, mau teruskan. Dari 38, Mary, tinggal 6 orang sahaja masa. Dan yang nak join you. Yang kata, itu pun orang kata fikir dulu sebab orang pun tak ada budget nak upgrade macam itulah. Which is saya faham. Masa tu sikit pun saya tak ada rasa sakit hati, malahan saya cakap, you want to do this, you need to do sampai habis. That's why membuatkan saya kena message juga Puan Siti Mariam masa tu. Dan soalan dia macam ni tau, Mary. Kalau you tak ada tim, apa masalahnya? Oh, pedas. Soalan tadi, you tanya apa? Saya bagi, you tanya you punya founder. Dia kata, kalau you tak ada tim, apa masalahnya? Dia tanya macam tu tau. Lebih kurang macam tu bunyinya. Tapi yang membaca tu sentap. No, you tanya dia waktu tu adalah tentang you tak ada team and then you nak join AAP, betul tak? Ya, saya tanya dia, boleh, sudi tak? Itulah, sudi tak Puan Siti Mariam guide saya, yang saya ini, saya bagi tahu dia saya tak ada team. Memang saya tak ada team, semua orang macam, I would say back off. Itulah dia jawab. Dia reply pertama dia, kalau you tak ada team, apa masalahnya? Betul? And then Puan Siti Mariam cakap juga pada kali, bukanlah cakap, dia masa tu dia kata, saya pernah guide orang dari kosong, dan you boleh tengok sendiri result diorang sekarang. And dalam hati saya, saya dapat second green light. Ini membuatkan saya macam apa tu sistem Mary, lebih yakin. Saya yakin, okay. Tapi ini circle saya sebab leader saya yang lepas juga tim Tech juga. Yang saya bertanya ini apatah lagi founder Tech. So saya perlukan seorang yang dalam, yang terdekat dengan saya untuk kongsi, untuk bagi tahu feedback. So saya bertanyalah pada Encik Suami. Okay. Saya tanya pada Encik Suami, dia kata, sebab earlier sebelum saya tanya Puan Siti Mariam pada tu, saya dah tanya dah. Tapi dia macam buat tak tahu. Dia macam, husband saya macam, dengar tak dengar. Saya kan dia tak peduli. And then the next day bila saya cakap dengan dia, saya kata saya decide untuk nak upgrade sebagai AAP masa itulah. Mary tahu tak husband saya cakap apa? Dia kata, dia cakap apa? Ni baru nak tahu ni. Dia cakap apa? Saya cakap bila saya bagi tahu saya decide untuk upgrade sebagai AAP, and then husband saya kata, that's what I want to hear from you. Dia cakap macam tu? Ya. Wow. Padahal saya ni dengan yang ada suara biawak ni, saya boleh ke, mampu ke? Dan saya tanya sampai 3 orang. Bila dapat affirmation macam tu kan, Mary, apa lagi alasan saya untuk tidak upgrade? Betul? Indeed, betul kan? Yes, indeed team itu penting, saya tak nafikan. Memang perlu untuk team in order for you to survive. But then, before you think of something you nak survive, yang ini saya belajar along the way, saya bersama-sama dengan Taylor yang awesome ini. Kalau saya sendiri tidak tahu untuk survive, macam mana saya nak bantu orang lain lagi? Betul? So, itulah yang saya pegang, Mary, sampai saat ini. Tak ada team, tak ada follower dekat Facebook. Bukanlah saya kata follower itu tak penting, Mary. Sesuai dengan topik yang Mary bagi ni. Mary faham. Atau follower itu penting, as in to establish yourself, personal branding of course. But then somehow, kalau kita famous sekalipun contohnya, tapi you tak ada engagement dengan prospect you tak ada engagement dengan diri you sendiri dan circle you will go nowhere. Betul-betul tak pergi ke mana-mana. Dan saya syukur sangat sebab saya ambil kata-kata Puan Siti Mariam pada masa tu, kalau you tak ada team, apa masalahnya?
Memang tak ada masalah. Puan Siti Mariam Kan? persiapan tu Apa masalah memang dia? betul. Aku tak ada team. I nak tanya you lah. You tak boleh hidup ke? You tak boleh buat bisnes ke? Boleh sampai masa PKP tu pun masih survive lah di tim saya, Mary. Ya. Itu yang sangat-sangat bersyukur lah. Saya bersyukur sebab saya cabar diri untuk ambil another step. Okay, jap Rose. Kenapa Yes. Mary cakap macam tu? Kenapa founder cakap macam tu pada ketika tu? Ni Mary tahu tiba, Mary tahu pula kan? Okay, so kenapa soalan dia adalah kalau tak ada team, kenapa? Apa masalah dia? Sebab waktu tu adalah waktu revolution dalam Faithfullah, which is Betul. semua orang start new. So, keraguan pada ketika tu, pada Rose dan ramai orang lain adalah dia risau untuk dia upgrade diri dia disebabkan team bawah dia tak join dia. So bila kita dah start buat revolution, maksudnya semua orang start fresh. Semua orang kena re-register balik. And then apa orang kata? Semua orang baru nak bermula balik. Tak kisah kau apa pun. Okay? Betul. And keraguan dia orang itulah waktu orang tak ada orang yang nak join dia rasa down, dia rasa macam dia seorang-seorang je nak fight. So dia tak yakin benda tu. Sedangkan dulu all of them ni, you all semua ni bermula pun dengan seorang. Betul. That's why soalan dia adalah apa masalahnya? Sebab you baru bermula. It's okay. The level tu adalah satu pangkat yang menentukan komitmen kita dan tanggungjawab kita lagi besar untuk membantu orang bawah-bawah. Tapi untuk you bina team tu, it's a process. Betul. So itu terkeluar ayat dia tu apa masalahnya. Bukannya tak penting guys, bukan tak penting. So sila Betul. faham situasi tu berbeza. Kalau you dah bisnes lama, you tak ada team, itu salah. Bukan salah, you tak boleh nak grow. Tapi kalau you baru nak start, you tak ada team, it's okay. Just walk and then along the process, along the journey tu kau cari ramai. Siapa lagi nak join? Macam tu lah. So itu kenapa keluar apa masalah dia. And then tengok sekarang ada juga kan daripada tak ada langsung. Ada. Malahan daripada 6 jadinya 38, jadinya 106. Siapa nak bagi tu Mary kalau saya tak appreciate benda tu. Yes. Kan? So apa yang awak buat untuk kumpul team yang tak ada langsung nak join you and then sampai sekarang ni? Apa yang saya buat adalah saya konsisten recruit and then saya konsisten. Yang satu saya pegang, Puan Siti Mariam kata, Rose, you kena live. So masa tu Mary, saya jenis yang tenggelam timbul. Okay, tenggelam timbul jarang muncul dekat social media dengan fikiran yang, hai nanti siapa nak mau tengok saya punya live nanti, bukan artis pun macam tu kan. But then bila saya ditegur pada masa saya sudah upgrade sebagai AEP, saya ambil cabaran itu sebagai something yang untuk improvekan diri saya. And then saya kena sedar diri saya upgrade bukan untuk semata-mata mahu famous, but something yang saya kena upgradekan diri saya. So first step is personal branding, diajar dan juga live. Dua ini saya pegang dan yang ketiga adalah konsisten. Buat sampai berkali-kali, jangan ada on and off. Kena berterusan. Dan that's why saya jumpa insan-insan yang ada dalam Crowning Glory, tak kisahlah BBIP ke, dropship ke, ataupun executive partner. Mereka inilah yang menjadi the pillar of establishment of Crowning Glory. Yes. Disebabkan konsisten buat live, buat personal branding. So orang start nampak, orang start join you. Kan? Tak ramai tak apa. But janji ada, naik daripada tak ada langsung, betul tak? Betul. So that's the process. And then macam mana pula you boleh apa orang kata sales tinggi 10,000 dengan team yang sikit dan follower yang sikit? Apa yang you buat betul? Apa yang saya buat betul adalah pertama, sentiasa refreshkan team in order untuk mereka berada di landasan yang betul. Saya kena ada di landasan yang betul. Pertama yang saya buat adalah saya cari ilmu. Bukan sahaja bergantung pada sikit-sikit kena tunggulah founder live, tunggulah founder bagi sesi one-on-one, bukan. Tapi saya kena mencari ilmu itu. Sebab
a leader without knowledge, you will go nowhere. Macam tu. So, Gitu. betul Mary. Kalau tak ada ilmu, you bercakap lah dekat live, macam tu kan. Orang takkan dengar. Betul. Yes. Then kalau every time you hard sell, people will get bored. You trust this viewer. Kalau kita cakap tapi tanpa ada sebarang input, tanpa ada sebarang content, orang akan just lalu je lah. Orang Sabah panggil kasih limpas saja. Betul. Limpas tu bahasa Sabah Sarawak. So maksud dia dalam bahasa Melayu adalah lintas. Pandai Mary. Melintasi kita punya industri. Of course lah. Kita kan ada team dekat Sabah Sarawak. Okay. And then sambung. Apa lagi yang you buat betul? Okay. Of course upgrade ilmu. Kedua adalah saya sentiasa memastikan yang saya faham. Kena faham pattern setiap team di dalam team saya itu. Individually. Because sometimes just because you are leader doesn't mean that you can pinpoint. You kena buat ni, you kena buat ni, you kena buat ni. But then what you need to do is make them realize that this is for you, you're doing it for you, not for me, not for other people, but for you. So when they realize this is for them, their own good, trust me when I say this, viewer, mereka akan buat betul-betul. Susah macam mana nak restock, susah macam mana nak close deal, susah macam mana orang nak fight untuk sell mereka, mereka akan buat habis-habisan. Betul. So bagi saya, just because, jangan ada dalam mindset, tak kisahlah apapun level anda, tapi kalau anda ada satu tim, banyak, sikit, itu tak kisah. Tapi bila you sebagai leader, jangan mengarah-ngarah tim. Tapi memahami mereka dan biar mereka faham kenapa you buat, kenapa you cakap benda ni. So far saya sangat bersyukur sebab tim saya sekecil-kecil itu, saya bangga dengan tim saya. Sebab walaupun kecil tapi hati mereka besar untuk improvekan diri mereka. Mereka punya hati yang besar untuk diajar, berkongsi. So ini adalah another things yang saya percaya bila saya buat bersama-sama tim yang memangkinkan lagi semangat dia orang untuk fight for them. Amazing. Lagi kalau you boleh share, apa lagi? Okay, yang ketiga, apa yang saya buat betul adalah saya kena beritahu mereka berapa lama dorang nak buat. Saya kena tanya dengan mereka berapa lama dorang nak buat benda ni. Kalau sekadar untuk mengisi masa lapang macam yang Mary sebut tadi, then you do something like mengisi masa lapang. But if you want to do according to you want to achieve something, so you kena pertama ikut apa yang diajar. Jangan sekadar mendengar tapi bertindak. Okay, sebab kita ni kalau kita buat one on one ataupun coaching ataupun apa-apa terminologi lah yang kita buat untuk tim, kita cakap-cakap banyak pun kalau diorang tak ikut susah juga. So salah satu yang aplikasikan adalah ini pun saya belajar daripada Circle Faith Play juga, Circle AEP, Circle SP, yang mana every time you learn something you need to share what you've learned. So other people will learning point. So macam diorang ada attitude macam ini, kita lagi tahu yang diorang ini sebenarnya ikut. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat adalah saya selalu macam every morning, especially sekarang, saya cabar diri saya untuk macam yang kita punya founder Puan Siti Mariam cakap, tiru basi, ya. Bila tiru basi, saya akan setiap pagi saya usahakan, kalau bukan saya bagi motivation, saya juga bagi voice note dengan mereka. Mungkin mereka apa salah lidah aku ni pagi-pagi bagi voice note, bagi benda-benda macam ni. But then baru seminggu ni, to be honest with you, ini yang paling recent. Seminggu ni saya buat consistent. Saya nampak momentum tim berubah. Wow. So, saya sarankan pada leader-leader yang dekat luar sana, mungkin juga mereka ini bukan daripada Circle Faith Play, it's good for you to share your vibration, positive vibration to your team, because tak semua orang akan happy go lucky sepanjang masa sebenarnya, but then diorang tidak boleh meluahkan. So itu yang keempat. Yang kelima adalah saya sarankan mereka untuk cek balik mereka punya relationship dengan family, mereka punya relationship dengan circle mereka, colleague mereka, friends mereka. Okey ke? Tak okey ke? Kalau tak, reconcile dengan mereka. Yang keenam,
Dah nak dah ke Mary? Cukup dah ke? Tak. Bagi lagi, bagi dia muntah. Saya kongsi apa yang saya buat dengan Buat tim betul. saya. Bagus, kongsikan. Sebab kalau macam sebelum saya sebut yang nombor 6 tu, saya tak berkata, kenapa tak ada share? Kenapa hari ini kosong? Saya tak buat macam tu. Sebab bila kita bagi satu fear factor dekat kita punya tim, mereka tercabar ataupun mereka akan menyampah lah. Setiap kali bawa one kena marah saja macam tu. But then more to, you need to understand their situation and make them understand and react apa yang buat mereka bermasalah dengan situasi mereka pada waktu itu. So yang keenam adalah saya mahu kongsi dengan viewer semua, jangan tengok mereka itu sebagai ATM machine kamu. Pekerja. Yes, jangan tengok sebagai mereka itu pekerja. Jangan tengok mereka sebagai, mau restock, saya sudah tak ready, kamu restock banyak-banyak. Tak, tapi let me tell you one secret. Setiap kali saya minta mereka doakan tim supaya tim kita ini dapat survive another day. And then bila hari sudah habis, sehari itu sudah habis, mensyukuri apa yang mereka ada hari ini. Sekecil-kecil satu botol sirup. Amazing. Because Mary, sebenarnya apa yang saya belajar sepanjang saya berada dalam Circle Faithful ni, duit boleh cari. Betul? Modal untuk yang bermula boleh cari, but then bila kamu ada satu mindset yang betul dan kamu jumpa seorang yang betul-betul mahu change themselves, then you need to appreciate that particular person. Once you have them, mold them, guide them. Don't act like you are the leader, but lead them. Yes, you can be a leader, but then you need to betul-betul embrace mereka, hargai mereka in a sense that sentiasa memberi mereka ilmu, sentiasa memberi mereka merasakan, ajar mereka untuk mensyukuri apa yang mereka ada, apa yang mereka dapat sepanjang hari itu. Dan bila kita belajar mensyukuri benda-benda yang kecil itu, dan lagi banyak berkat yang akan datang selepas itu. Trust the process. Amazing, Rose. Trust the process. Faham anak tim. Bukan mengarahkan tapi lead them by example. And then apa yang saya nampak based on Rose buat ni adalah dia membentuk sebenarnya attitude dengan mindset dia punya team. When the attitude and the mindset okay, berada dekat dalam right term, right track, sales tu akan datang. Yes. So itu apa yang team Faithful yang lain pun buat juga. Which is benda tu adalah culture Faithful sebenarnya. Kita tak makan duit orang. Orang nak tabur duit kat kita pun kita tak ambil. Betul tak? But as long as kau tak ada duit tak apa, attitude okay, kau ada adab, kau boleh ubah, willing to change, willing to learn, willing to earn, then kau boleh stay dengan Faithful. Betul. Betul. So, but memang sangat amazing Rose punya, apa kata, dia, berapa? 6 6 ke 7? Yang dia share. 6 je lah Rose, Mary cukup lah. 6 je dia nak share, kedekut nampaknya. So dia share 6 je. Bukan kedekut, tak cukup masa. So dia nak share 6 je sebab dia tengok, viewers tak naik pun. So dia share 6 je. Itulah. Korang kedekut share, dia kedekut lah tips dia. Tapi sangat amazing. Kalau Rose boleh share kan you punya pencapaian sejak you bersama dengan Faithful ni, bersama dengan penonton, silakan share. Pencapaian saya, first thing adalah bermula dengan set primadona. Saya tak pasti sama ada you all boleh nampak ke tak, tapi saya syukur sangat sebab saya bersama-sama dengan tim sudah boleh berkotak-kotak kita restock. Itu adalah pencapaian yang pertama yang saya rasa sangat-sangat saya syukuri. Amazing. Sikit saja dulu Mary, kalau restock pun dalam beberapa botol. But then bila saya upgrade, itulah saya rasa sangat bersyukur sebab saya cabar diri saya untuk upgrade pada next level which is AEP. Okay, sebab
saya tak akan berani untuk cabar diri saya untuk restock kotak-kotak ni kalau saya masih di takuk yang lama. Sebab saya rasa tak apalah, ada upline saya lagi yang boleh tolong saya nanti macam tu. But then bila you buat something yang you have to stand firm with a good foundation, with a correct foundation, the strong foundation, and that's why as you can see viewer, berkotak-kotak ini bukan pencapaian saya seorang sebenarnya. Ini adalah pencapaian tim dan Betul. juga guide daripada founder sendiri dan circle yang betul. That's why kamu boleh nampak lah kotak-kotak tu. Yes. Okay, lagi? And then, Siap buat kelas lagi. Wow. yang ini kan Mary, gambar yang mereka tunjuk, apa nama tu, kita ada pada sebelum PKP kalau tak silap saya. Betul. Sebelum PKP saya, selepas saja saya upgrade AEP, pencapaian saya yang seterusnya adalah dengan 100% duit keuntungan Paidpla yang saya kumpul masa saya menjadi ejen dahulu, saya cabar diri saya untuk balik terbang ke Sabah masa itu and then buat gathering untuk macam kita kena engage dengan tim. Tim yang datang dengan saya daripada 6 orang yang seperti nampak exactly dekat gambar inilah yang bermulanya perjalanan saya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan ini adalah perkara yang saya tidak boleh lupakan dan saya kena ingat sampai bila-bila. Betul. Amazing. Gathering, lagi satu yang saya boleh ingat, saya bersyukur sangat sebelum ini masa saya bekerja dan saya ada gaji sendiri masa tu, kadang-kadang PT-PTN itu saya ini ada loan, 2 loan, jadi satu kereta, satu pendidikan. Okay, so yang sejak saya bersama-sama dengan Paidpla, saya cabar diri saya untuk konsisten. Walaupun during PKP, saya konsisten untuk bayar pinjaman saya, pinjaman pendidikan. Sebab saya tahu di belakang saya masih ramai orang lagi nakkan pinjaman ini untuk study. Jadi kenapa saya so selfish? Ya, kenapa saya so selfish tak mau bayar just because mereka tidak saman. Kenapa saya sambil lewat? So saya pesan diri saya ini untuk orang lain lagi yang mau belajar, yang ada cita-cita untuk study, so bayar balik. So saya cabar. Yang ini saya mula konsisten, seriously konsisten bayar bila saya sudah berada dalam circle Paidpla. Saya konsisten bayar. Walaupun sedikit, tapi saya konsisten bayar. Dan yang ketiga adalah baru-baru ini taklah, baru sangat few months back. Sepanjang saya bekerja, of course saya ada juga kirim wang dekat parents dekat kampung. But satu yang saya tak pernah buat adalah to give something to mama. Okay, saya panggil my mother as mama. Subang, emas. Wow, amazing. Yang ini sebenarnya Mary, mama tak pernah minta apa-apa pun, tapi saya mencabar diri saya. Dia membesarkan saya, dia bersama-sama dengan saya dalam through thick and thin. Kenapa saya tidak boleh macam allocate something for my mother? Of course lah, kalau birthday kita bagi hadiah, but then something yang dia boleh ingat, something yang even dia tak minta tapi saya nak buat tu. Sebab sepanjang saya bekerja, saya tak pernah belikan dia yang kamu nampak dekat skrin sekarang. Tapi bila saya berada dalam circle Paidpla, menyedarkan saya bahawa hargai keramat hidup. So ini adalah the next yang saya win untuk tahun ini. Syukur sangat. Wow, amazing. Tahniah Rose. Thank you Mary. Alright, this one? Yang ini pula adalah salah satu impian saya. Impian yang saya tak sangka akan menjadi kenyataan. Right. So, macam during PKP ini benda-benda yang macam mana cakap Mary, something I cannot imagine, but it's happening and it's happened. So saya memang nak sangat ada satu tempat yang mana saya boleh allocate semua stok untuk tim, sebab masa tu tengah-tengah planning, masa yang mula-mula tu kita buat gathering semua, kira macam nak buka lah satu butik, satu kedai ataupun more to like satu store. Nak store saja sebenarnya, sebab kebanyakan tim saya berada di pendalaman dan sangat-sangat susah untuk mereka berurusan dengan saya. Saya kata kalau betul-betul saya nak buat something, saya kena buat sungguh-sungguh. And then masa PKP, saya kumpul semua stok and then saya letak dekat
saya panggil, kita panggil ini butik Crowning Glory Legacy. So saya ikutkanlah sebab I want them to feel a part of this success. Although it's small success, but then saya nak mereka rasa macam tu, kebersamaan tu. Kecil je ni Mary, tapi tak apa. We start from small. Tak And then apalah. bila mereka nampak ni dan saya nak mereka faham, saya nak mereka tahu something yang kamu rasa macam impossible is something yang adalah tidak logik langsung. Tapi kalau kamu tahu apa kamu mau buat, kamu akan buat sampai habis. Dan syukur sebab butik dekat Kota Marudu Sabah sudah buka, and then kebanyakannya ready stock. Kebanyakannya itu adalah hasil kumpulan tim saya masa PKP. Kita simpan semua stok dekat situ dan orang senang untuk restock. Syukur sangat-sangat. Wow, bagus. Amazing. Okay. Ini pula. Ini pun next win saya juga. Masa founder inform kita baru-baru tu dekat yang Ogos hari tu, dia kata nak buat bootcamp. So millionaire vacation. So dalam hati saya nak pergi ataupun tidak, dalam hatilah. And then kena pula kita ni macam masih lagi dalam PKP punya mode. So husband pun tanya, you nak pergi ke? Saya kata, saya rasa saya nak pergi sebab saya nak jumpa circle saya dan saya nak jumpa founder sendiri. So dia tanyalah, husband saya tanyalah, do you need some help like in terms of course kita fahamlah dia cakap apa kan. Nak perlu saya sponsor ke apa ke? Saya kata it's okay, no need. Not because husband saya tak nak bagi, tapi saya nak rasa something yang effort kita itu kita buat something lagi yang meaningful, which is kita pergi dekat Redang bukan enjoy semata-mata, but I have learned a lot. It's not a vacation actually. Seriously speaking, dan rugi jugalah siapa yang tak pergi. It's not a vacation. Rugi jugalah siapa tak pergi, itu betul. Betul. Dia bukan vacation, tapi dia macam kau kena minum air laut masin. Momen itu. Lemas kat situ. Lemas kat situ. Yang bestnya adalah Rose dia sangat fobia dan trauma untuk berenang dekat laut kan, air waktu tu. Dia memang dia ada something lah, kisah sebelum ni yang berlaku yang menyebabkan dia sangat fobia dan trauma untuk berada dekat dalam air. Okay. But then dekat Redang dia cabar diri dia, which is dalam satu aktiviti tu kita ada buat sebenarnya untuk menguji dia punya tahap ketahanan mental dia. Adakah kalau apa saja cabaran yang kau lalui, kau nak habiskan buat ataupun kau nak berpatah balik. So pada ketika tu aktiviti dia adalah seorang Halim duduk dekat tengah laut, and then dia ada pegang satu belon, and diorang ni yang main-main ni, yang main aktiviti ni, diorang kena datang sampai ke tengah laut. Tak kisahlah kau kena swim ke apa, kau kena berjalan ke, tapi kena ambil juga. Yes, kena ambil juga. Kalau kau tak ambil, kumpulan kau kalah. So betul. Apa yang ramai orang buat pada ketika itu, walaupun diorang lemas, terminum-minum air masin, tapi diorang tetap habiskan tas tu walaupun lemas. So saya nampak lah, saya berada dekat tengah-tengah sebelum diorang sampai dekat final tu untuk ambil belon. So saya nampak lah diorang ni minum air masin, bermacam-macam muka aku tengok. So memang sangat kelakar, but then benda tu adalah satu momen yang sangat best, mengajar kita yang kalau kau nak, kau kena dapatkan. No alasan, kau takut ke, kau fobia ke apa, kau kena break through benda tu. Yes. Sebab tu kita kata rugi siapa tak pergi kan. Memang rugi. Kan. So tak ada dalam benda tu. Dia sekali je, peluang dia datang sekali je. Okay? Sebab itulah kena pergi masa tu. Yes. Betul. Okay, kita dah hampir sejam. Kalau Rose boleh share dekat sini berapa sales you daripada you join Faithless sampai sekarang? Okay, kalau diikutkan kan Mary, masa saya agent sahaja dalam RM40,000 sahaja. Sales saya dari setahun, ya RM40,000 500 plus macam tu. And then bila saya cabar diri
satu level lagi, naik satu level lagi sebagai AEP. Saya pun macam bila saya kira balik kan, saya tak percaya. Tapi this is the fact. Saya tak pastilah you boleh nampak ketat, tapi dalam 200,000 juga saya boleh capai setakat Ogos Alhamdulillah. tahun ni. Syukur. Tu peningkatan tu berganda-ganda ya. Sangat berganda Mary. 40 ke 200 which is okay lah. And then setiap bulan sekarang ni you buat berapa sales? Setiap bulan kalau berdasarkan saya punya secara purata dalam 30,000 ke atas. Yes. Setiap Dulu dia buat 4,000 guys. Dulu dia buat 4,000. Badan sekarang 2,000 lah the most masa tu Mary. 2 atau 4? 2 atau 4. But mostly masa dulu 2,000 itulah paling tinggi. Lepas tu turun lah macam tu. 2,000. Ya. 2,000 sebulan waktu agent. Bila dah jadi AEP, dah upgrade ilmu, dah upgrade circle, dah sedar diri kan. Kalau tidak kena marah. Jadi dah meningkat. Alhamdulillah 30,000 sebulan. Okey lah. Kan? Bukan okey lah. Okey sangat-sangat. Okay. So nampak kan level apa yang kita tahu mempengaruhi pendapatan kita. Macam mana cara kita berfikir pun akan menaikkan pendapatan kita juga. Mempengaruhi. Semua benda tu adalah mempengaruhi sangat mempengaruhi. Dan yes, bila you jadi leader, leadership you tu yang akan membawa team you pergi lebih jauh daripada sekarang. Tu pun sangat penting. So itulah apa yang kita tengok. Rose seorang leader yang sangat-sangat amazing. Sangat, bagi saya sangat penyayang, sangat caring, kan, sangat bagus. And then dia firm dengan apa yang dia cakap dalam situasi orang kata lembut. Macam tu. And dia sangat confident kalau kita tengok. Tapi kita tak sempat lah hari ni nak share you punya story yang sedih di belakang tu, yang sebelum ni. Which is bagi saya story dia sangat wow. Kalau you rasa story founder Fevler, Kak Yam, tu dah cukup sedih dan susah. Tapi journey Rose waktu dia kecil dulu lagi-lagi susah. Dan benda ni kami dengar waktu dekat Redang hari tu. So kalau korang nak dengar, korang kena pergi dekat Facebook dia. Korang suruh dia share sendiri dekat live ataupun dekat dia punya status. Okay? So nampaknya kita dah masa amat mencemburui kita. Thank you so much kepada Rose sudi menjadi tetamu Mary pada hari ini. Mary doakan Rose capai target pada bulan ni dan capai target untuk 2020 dan tetap konsisten dengan apa yang you buat, which is itu akan keepkan you on the track. Okay, on the right track. Alright, so thank you Rose. Bye. Bye. Alright guys. Nampaknya perkongsian yang sangat hangat. Bagi Kak Yam sangat amazing. Nampak tak walaupun dengan sikit team tapi kau boleh survive dan kau boleh meningkat naik. Walaupun dengan sikit. Sebab tu orang kata kalau nak guide, nak buat betul-betul, mulakan dengan yang kecil. So nanti bila dah jadi besar, kita dah tak tahu macam mana nak guide, macam mana nak control benda tu. So buat sesuatu tu bila waktu dia kecil lagi. Ramai orang tunggu macam nantilah dah ada tim ramai lah baru nak buat kelas, baru nak buat gathering. No. Start buat daripada yang kecil. Baru kita dapatkan momentum tu. So nanti bila dah besar, senang kita punya flow, kita punya apa orang kata. Diorang dah boleh ikut apa kita punya jejak-jejak journey semua ni lah. Okay. So thank you so much guys untuk bersama dengan Siti Mary. Show pada malam ni dan thank you sebab tunggu lama, hampir setengah jam juga daripada pukul 9 tadi. And thank you yang share, thank you yang bagi like, yang bagi komen. You all sangat supportive. Mary doakan korang semua pun dapat capai macam mana Rose capai. Yang penting be a good leader, be a good example to your team. Okay? So bagi sesiapa yang belum masuk lagi dekat dalam Telegram Tips by Siti Mary, boleh join Tips by Siti Mary. Dan untuk dapatkan promo dan update yang terbaru, sila masuk dekat dalam Telegram Fevler Lover. Okay? So sekian saja untuk hari ini. Kita jumpa pada hari
kita jumpa pada hari esok malam pukul 9 malam bersama tetamu yang istimewa lagi. Mary nak bawakan pada you all yang akan sharekan journey business dia. Adalah rahsia-rahsia nanti kita bongkarkan. Okay? Untuk hari esok. So jumpa di sini pada pukul 9 malam hari esok. Dan thank you so much kepada orang di sebab tabir kita, Farah, daripada semalam hari ini. And then untuk Fatihah yang membantu pada hari ini, thank you so much. Kita jumpa lagi pada hari esok. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam.